أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. Jadi Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT yang mempertemukan kita kembali setelah sekian lama kita tidak bersua dan menyambung pengajian matan Tuhfatul Atfal dengan menggunakan kitab syarahannya Nurul Jamal. Dan terima kasih kepada penganjur dan juga admin lah, Ustaz Zainur, Ustaz Faisal yang banyak memberi semangat untuk meneruskan pengajian sehingga khatam insya-Allah SWT. Dan kita akan memberi ijazah kepada siapa yang istiqamah untuk mendengar dan menghabiskan pengajian ini. Jadi Alhamdulillah kita akan sambung pada bab lazim. Pada muka surat berapa ni? 90 lah. Berkata Nazim rahimahullah ta'ala, wa lazimun in sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Dan lazim itu apabila sukun asli pada keadaan wasal dan waqaf berada selepas huruf mat maka dipanjangkan. Ini hukum yang ketiga. Hukum yang pertama apa? Hukum pertama wajib, hukum kedua jaiz, dan ini hukum yang ketiga lazim. Dan yang dihukumkan dengan hukum lazim itu kerana telah sepakat qurra' 10 pada matnya, iaitu pada matnya lebih daripada satu alif, iaitu 2 harakat. Bila dikatakan mat itu dihukumkan dengan hukum lazim, maknanya mesti panjang lebih daripada 2 harakat. Sepakat qurra' kata depa talaqi berdasarkan riwayat, tak ada seorang pun yang ambil mat lazim 2 harakat, mesti lebih daripada 2 harakat. Dan 2 harakat tu berapa? Dan sepakat lagi pada kadarnya 3 alif, iaitu 6 harakat. Yang dikatakan lebih daripada 2 harakat tu 6 sahaja. Jadi berbeza dengan hukum wajib. Yang dihukumkan, mat yang dihukumkan dengan hukum wajib mesti lebih daripada 2. Tetapi khilaf. Lebih pada 2 tu boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5 atau boleh jadi 6 sendiri. Itu mat yang dihukumkan dengan hukum wajib. Berdasarkan riwayat lah. Maknanya ada khilaf di situ. Tetapi kita nak baca riwayat yang mana atau qiraat yang mana. Tetapi lazim semua. Tak kira qiraat mana sekalipun antara daripada qiraat mutawatirah yang 10. Semua telah bersepakat bahawa mat yang dihukumkan dengan hukum lazim mesti baca lebih daripada 2 harakat. Dan yang lebih 2 harakat itu adalah 6 harakat. Okey, baik. Seterusnya telah berkata Ibn Mujazari rahimahullah ta'ala, ini dia punya syahid dia lah. Dalam kitab beliau, An-Nashr fi Qira'atil Ashr, yang bermaksud sesungguhnya segala qurra' telah ijma' atas makna isba', iaitu 3 alif atau 6 harakat pada kadar yang satu tanpa melampauinya. Pergi tengok bila mana-mana qira'at akan dapati bahawa mat lazim dibaca dengan kadar 6 harakat. Ini ijma' yang telah berdasarkan pengamatan Ibn Jazari mengatakan bahawa ijma' meriwayatkan dengan kadar yang sama, iaitu 6 harakat. Lazim itu maknanya sentiasa pada istilah apabila huruf mat bertemu selepasnya sukun asli yang tidak berubah ketika wasal maupun waqaf di dalam satu kalimah. Yang kita nak kenal mat lazim ni macam mana? Jadi takrif ni bagi supaya kita kenal mat lazim. Kita nak kenal mat lazim iaitu huruf mat bertemu dengan sukun asli. Tu dia punya ni lah. Dia punya ni lah formula dah. Kita nak tahu mat lazim tu, huruf mat tak kira lah alif ke waw ke ya dengan baris masing-masing, kemudian bertemu dengan sukun asli. Yang kata sukun asli ni apa? Sukun yang tidak berubah ketika wasal maupun waqaf. Maknanya kalau kita wasal pun dia dibaca dengan sukun, kalau kita wasal pun dibaca dengan sukun. Wasal baca sukun, waqaf baca sukun. Dia tak macam mat arid li sukun kan? Mat arid li sukun, sukun dia waktu waqaf lah. Contohnya al-alamin. Nampak? Sukun pada nun tu, maknanya ya mati bertemu dengan sukun nun tu. Sukun tu tak asli. Pasal sukun tu ketika waqaf ya kita baca sukun. Kalau kita sambung al-alamin ar-rahman, kita akan baca dengan baris. Jadi sukun akan hilang. Tu panggil sukun aridah. Atau sukun aridi. Sukun asli dan sukun aridi. Itu lawan lah. Sukun asli iaitu sukun yang kekal. Memang nampak sukun dia.
Sama ada sukun itu sukun yang ringan atau sukun yang berat, iaitu tasydid. Okey, baik. Kembali kepada takrif, iaitu huruf mat bertemu dengan sukun asli. Sukun yang asli sama ada sukun yang kita nampak dengan bentuk sukun atau dia tu tasydid, sukun yang berat. Dan syarat pula pertemuan ini mesti berlaku di dalam satu kalimah. Nampak ni dia tulis ni. Di dalam satu kalimah. Okey, baik. Nanti kita akan tengok contoh. Dinamakan dengan nama lazim kerana iltizam. Segala qura' membaca dengan kadar yang satu, iaitu 3 alif 6 harakat. Yang kata mat dihukumkan lazim pasal apa? Pasal iltizam semua qura' yang meriwayatkan qiraat bacaan daripada bacaan Al-Quran daripada guru-guru mereka sampai kepada Nabi SAW, tak ada satu pun riwayat yang mengatakan kurang daripada 6 atau lebih daripada 6. Mesti baca 6. Iltizam semua. Atas yang asah lagi masyhur. Ini punca lah. Punca dinamakan dengan hukum lazim kerana iltizam atas satu kadar. Qila, ada yang mengatakan sebab dinamakan dengan nama lazim. Ini dia punya sebab lah kan. Punca. Orang kata punca nama tu. Dinamakan dengan lazim kerana sebabnya yang bersentiasa, iaitu tidak berubah. Yang dikatakan dengan lazim pula kerana sebab dia tu atau sukun dia tu tak berubah. Tidak berubah kadar matnya pada wasal dan waqaf. Kerana sebabnya yang bersentiasa. Tidak berubah. Saya rasa ni tak perlu ni dia. Sebabnya yang sentiasa. Kerana sebabnya yang bersentiasa, sebabnya itu sukun tu lah. Sukun tu sentiasa dalam keadaan sukun. Maknanya dia tak berubah. Sukun tu pergi jadi baris. Macam tadi kita buat contoh kan. Sukun aridi. Dia boleh berubah. Kalau kita baca sambung, dia jadi baris. Kalau kita berhenti, dia jadi sukun. Maknanya sukun aridi, sukun yang berubah. Sukun asli adalah sukun yang sentiasa tak berubah. Begitu juga tasydid. Tasydid kot mana pun memang akan jadi tasydid. Mungkin baik kalau kita wasal pun ada tasydid. Kita waqaf pun dia baca dengan tasydid juga. Kena tekan jugalah. Contoh al-haqqa. Kena tekan lah. Tekan tasydid pada al-haqqu kan. Contoh. Okey, baik. Apa lagi? Pembahagian mat lazim pada seterusnya insya-Allah taala akan datang. Okay, baik, kita tengok waslan wa waqfan. Yang dimaksudkan dengan waslan wa waqfan pula apa dia? Dalam matan tadi lah, kan? Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan. Apa maksud waslan wa waqfan di sini? Maksud waslan wa waqfan di sini ialah sukun asli keadaannya tidak berubah ketika wasal maupun waqaf. Dia hurai tu baliklah kan. Dia matan kan. Dia ada hurai sikit tentang yang dikatakan sukun asli tu ialah sukun yang tidak berubah ketika wasal ataupun waqaf. Tawwila, yang nama waslan wa waqfan ba'da maddin tawwila. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kata apa? Tawwila dibaca panjang. Yang maksud Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dibaca panjang ini iaitu panjang yang paling maksimum di dalam pembacaan Al-Quran, dalam periwayatan Al-Quran, iaitu 6 harakat. Iaitu lebih panjang, lebih daripada mat tabi'i, dan kelebihan itu mestilah pada kadar 6 harakat. Perhatian. Kita tengok. Di antara syarat mat lazim mesti dalam satu kalimah. Ni syarat tadi kita dah beritahu. Huruf mat bertemu dengan sukun atau syaddah dalam satu kalimah baru jadi mat lazim. Kalau dia dalam dua kalimah bagaimana? Kalau huruf mat bertemu dengan sukun atau syaddah dalam dua kalimah, adakah dikira sebagai mat lazim? Dah kata syarat tadi, mesti tak jadilah. Kita tengok contoh dah. Seperti qalu du'u lana. Tengok di sini. Apa yang berlaku di sini? Huruf waw ni. Huruf waw mat lah. Bertemu dengan sukun. Ialah alif. Dua alif ni tak usah kira lah. Pasal dua alif ni kita tak baca. Kira huruf mat. Terus baca dengan dal. Dal mati. Jadi kira nampak macam mat lazim tak? Nampak mat lazim lah. Kira huruf mat bertemu dengan sukun, dan sukun ni sukun asli. Sukun ni sukun asli. Cuma yang tak jadi mat lazim tu kerana dia dua kalimah. Sebab tu kita tak baca panjang. Tak baca qalu du'u lana. Sebaliknya kita akan hazafkan huruf mat tu. Qalu du'u lana. Bukan saja kita tak baca panjang, bahkan huruf mat ni pun hilang sekali. Waw ni hilang. Kita baca hanya lam atau hidal. Qalu du'u lana. Begitu juga izas sama. Di sini izas sama ni
Alif dengan lam tak usah kira lah, pasal kita tak baca. Kita kira kita baca ni alif, zal, alif, alif ni alif mat. Bertemu dengan syaddah pada sin, pada sin. As-sama. Jadi mat lazim tak? Tak jadi mat lazim. Ya, dia maknanya dia bertemu dengan sukun asli lah, betul lah. Huruf mat bertemu dengan sukun asli iaitu syaddah. Tetapi dalam dua kalimah tak jadi mat lazim. Akan dihazafkan. Kita tak baca ni lah. Semua ni kita tak baca, kita tahu idzas sama, idzas sama'u. Wal muqimis solah sama juga. Ni contoh untuk ya. Maknanya huruf ya mat muqimi. Kalau berhenti kita akan jadi baca dua harakat kan. Pasal dia mat asli ni. Kalau kita berhenti. Tapi kalau kita sambung, tak. Kita tak baca. Dengan ya ni pun kita tak baca. Wal muqimis solata. As-solati. Terus baca. Mim masuk ke sod. Dia tak jadi mat lazim. Maka apakah hukumnya? Yang dalam dua kalimah ni apakah hukumnya? Tentu atas hazaf huruf mat. Tadi kita beritahu dah kan. Bukan saja huruf mat tu tidak dibaca mat. Tidak dibaca panjang 6 harakat. 2 harakat pun tak baca. Hilang terus, tak baca apa langsung. Huruf mat tu dihazafkan. Dalam masalah ni dibincangkan dalam masalah ilmu saraf dalam bab iltiqa' sakinain. Dia permasalahan bahasa Arab lah. Pasal Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi banyak kes-kes bahasa Arab ada hubung kait dengan pembacaan Al-Quran. Jadi dia tak bolehlah nama hukum-hukum macam tajwid apa, pasal dia lebih kepada benda bahasa kan. Benda bahasa. Baca gitu lah. Atau kita nak panggil juga, kita panggil iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain itu membawa kepada hazaf. Okay, baik, kita tengok sikit mustalahat yang terdapat di dalam mat lazim. Kita sedia maklum bahawa mat lazim ada 4 kan. Nanti akan dibentangkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dengan kata aqsamul lazim min ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun musaqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu. Pembahagian mat lazim di sisi mereka qura itu ada 4. Demikian kalimi dan harfi berserta kalimi setiap satu daripada keduanya sama ada mukhaffaf atau musaqal. Dia kata ada kalimi harfi dan setiap satu tu ada pula mukhaffaf musaqal. Maka inilah perincian 4 secara tafsil, secara terperinci. Okey, baik. Ini mustalahnya. Jadi daripada kesimpulan daripada Allahumma salli ala Muhammad yang dikhabarkan oleh Nazim rahimahullah taala, lahirlah mat lazim kepada 4, iaitu mat lazim kalimi mukhaffaf, kalimi musaqal, mat lazim harfi mukhaffaf dan harfi musaqal. Okey, baik. Pada yang seterusnya ni, dia Syekh Sulaiman Jamzuri baru mustalahat, dia mula dia perkenal kata aqsam mat lazim tu ada 4. Seterusnya dia bagi tahu apa takrif kalimi, harfi, musaqal dan mukhaffaf. Ni dalam bait ni lah. Berkata Nazim rahimahullah taala, فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعْ مَعْ حَرْفِ مَدٍّ فَهُوَ كِلْمِيٌّ وَقَعْ. Apabila pada kalimah sukun berhimpun dengan huruf mat, maka adalah ia kalimi terhasil. Kalau pertemuan mat lazim itu, yang tadi kita beritahu lah, huruf mat bertemu dengan sukun asli, pertemuan tu dalam Allahumma salli ala Muhammad, kita panggil apa? Dalam kalimah Al-Quran, maka namanya kalimi. Kalau pada huruf fawatihus suwar, maka dia itu dinamakan sebagai harfi. Ini bawah ni kita. Au fi sulasil hurufi hujida wal maddu wasluhu fa harfiyun bada. Tetapi nak kenal yang harfi ni, dia ada syarat dia. Dia kata syarat dia apa? Yang nak tahu yang harfi ni, yang memang dia duduk fawatihus suwar, pembuka surah. Maknanya huruf-huruf depan sebelum apa ni lah. Huruf-huruf depan pada surah-surah tertentu. Tetapi dia ada cara nak kenal dia, harfi tu. Pasal huruf tu banyak. Bukan semua huruf-huruf tu adalah mat lazim. Bukan semua. Jangan bantai semua. Alif lam mim, ketiga-tiga tu mat lazim. Mana dia? Alif bukan baca sampai 6 harakat. Tak. Kalau kita baca contohnya, ya sin. Adakah ya dengan sin dua-dua mat lazim? Tak. Ya baca 2. Sin tu baca 6. Sin tu baru mat lazim. Cara nak kenal mat lazim, mesti kita tengok, mesti kita rungkai balik ejaan huruf pembuka surah tu. Dia kata, au fi sulasil hurufi wujida, dan pada huruf fawatih terbina atas 3 huruf dijumpai, dan huruf mat pada pertengahan. Nanti kita akan tengok syarahan.
Kilahuma musaqqalun id udghima. Mukhaffafun ni ba'buh mim ni bukan makhaffafun mu. Mungkin ada yang cetakan baru, siapa beli yang cetakan baru kita dah ubah dah dengan baris dhammah. Tetapi cetakan lama masih kekal dengan baris fathah ni, seperti mana yang ni lah. Dalam apa yang kita tayang di sini ni, apa lama punya. Dia bubuh baris fathah. Sebenarnya mu lah, mustaqal dengan mukhaffaf nama dia kan. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Okey, baik kita tengok takrifan ya. Bermula dengan azim mentakrifkan setiap satu mustalahat yang berkaitan dengan mad lazim. Yang pertama kalimi. Kalimi senang, kita tahu. Pertemuan tu berlaku pada kalimah Al-Quran, maka dia dikira sebagai kalimi. Senang, habis. Tu tak ada masalah. Harfi pula, dengan syarat dalam satu kalimah. Kan? Itu semestinya. Harfi pula, dia kata, mesti huruf tu terbina atas sulasi, 3. Dan huruf mad berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita nak kenal satu-satu mad lazim dalam huruf pembuka surah, kita kena rungkai balik ejaan dia. Contohnya Yasin. Ya macam mana nak eja ya? Ya alif. Kita tak sebut ya. Jadi kita tak kira bukan sulasi lah. Dia 2 lah. Terbina atas 2 huruf. Ya alif. Ya. Jadi kena tak dengan mad lazim harfi? Tak kena. Pasal mad lazim, nak jadi mad lazim harfi, mesti 3 huruf. Jadi ya 2 huruf saja. Jadi ya bukan mad lazim. Sebab tu dibaca dengan 2 harakat. Tak baca 6. Begitu juga contohnya Toha. Toha, ejaan Toha. To alif. Ha alif. Jadi dia bukan mad lazim. Sebab tu tak boleh baca Toha. Dia baca 6. Tak kena. Dia bukan mad lazim harfi. Pasal dia bukan sulasi 3 huruf. Dan yang berikutnya ialah pertengahan mesti huruf mad. Ada juga yang 3 huruf tapi tengah bukan huruf mad. Kita tengok. Kita ambil Yasin tadi. Sin, ejaan sin macam mana? Sin, ya, nun. Sini ada contoh ni. Contohnya nun. Kan? Nun, waw, nun. 3 huruf sulasi. Kemudian huruf mad di tengah-tengah huruf waw. Dia okey. Maknanya nun termasuk daripada lazim harfi. Pasal terbina sulasi. Wal maddu wastuhu. Mad di tengah-tengah. Lam pun mad lazim harfi. Lazim harfi. Pasal apa? Sulasi dan wal maddu wastuhu. Mad tengah. Sin. Kita ambil huruf contohnya alif. Kan? Alif lam mim. Lam kita tahu dah mad lazim harfi. Mim mad lazim harfi tak? Mim ejaan mim. Ya mim. Ya duduk tengah-tengah dia. Lazim harfi jugalah. Jadi mim baca panjang juga. Lam baca 6. Mim baca 6. Alif. Kita tengok alif. Macam mana nak eja alif? Macam mana nak eja alif? Alif dieja dengan kita panggil hamzah lam fa. Betul tak? Dia kata hamzah. Lepas tu lam fa. Gambar ni terbalik ni. Saya duduk angkat tangan kanan dan nampak tangan kiri. Tapi tak apalah. Mungkin wallahualam. Jadi hamzah lam fa. Jadi huruf tengah dia 3 huruf lah. Tapi huruf tengah apa? Huruf tengah lam. Bukannya alif, bukannya huruf mad. Jadi alif tidak dikira sebagai mad lazim harfi. Jadi alif tak dibaca panjang lah. Nanti kita akan tengok dia pembahagiannya. Jadi yang sekarang ni kita nak tahu kata dia bukan lazim. Bukan lazim harfi. Lazim harfi mesti sulasi dan mad tengah-tengah. Wal maddu wastuhu. Musaqqal pula, macam mana dia sesuatu itu dikira sebagai musaqqal? Jika berlaku idgham. Yang ini jika berlaku idgham selepas daripada huruf mad. Maknanya lepas pada mad lazim itu ada berlaku idgham. Dengan kata lain bertemu dengan tasydid. Boleh juga kita bertemu dengan tasydid. Maknanya contohnya waladdallin. Lepas pada alif jumpa dengan tasydid. Dal. Jadi mad lazim musaqqal. Kalimi lah, kalimi musaqqal kan. Manakala mukhaffaf pula, ta'arif untuk musaqqal ialah tidak berlaku idgham dengan kata lain bertemu dengan sukun asli. Kita tengok muka surat selepasnya, ada contoh-contoh. Kita tengok yang kata musaqqal jumpa dengan syaddah, senang. Dhalin, janun, jan. Wajibul qudah ada. Itu kita dah bagi tahu dah kan. Wajibul qudah tidak akan hilang walaupun ketika waqaf.
Okey, baik. Maaf. Kali mim mukhaffaf tak ada contoh lain dalam Quran dalam riwayat Hafs Asim melainkan ini saja. Kedua-duanya dalam surah Yunus ada dua contoh. Al-ana dua kalimah. Allahumma salli ala Muhammad. Harfi musaqal. Ni kita nak kena rongkai sikit. Jadi lam dengan mim. Lam tu dikira sebagai harfi musaqal. Mim tak kira. Pasal lepas mim tu tak ada idgham. Lepas lam tu berlaku idgham. Sebab apa? Kita contoh sikit sini. Macam mana kita nak kira nak eja alif? Ni hamzah. Lam fa. Macam ni alif kan. Sebab tu dia bukan harfi, bukan lazim harfi pasal huruf tengah dia bukan mat. Eja lam. Eja lam je ni, lam. Lam. Lepas tu eja mim. Cincin lah. Okey, baik. Nampak? Alif. Lam. Yang kita panjang tu kat mana? Bukan kita panjang kat lam. Kita panjang dekat alif dalam lam alif dalam lam Ada huruf alif, huruf mat lah. Lam. Jangan pergi baca. Lam. Kata saya nak panjang kat lam, pergi panjang kat mim. Lam. Bukan dia. Kita kena rongkai dan kita kena panjang dekat mat yang ada tengah-tengah tu. Sebab tu alif tak boleh baca panjang. Takkan kita baca alif. Kita nak panjang kat lam kan, nak panjang alif. Nak panjang kat fa bukan dia. Pasal tak ada. Huruf ni bukan huruf mat. Jadi dia tak boleh panjang. Yang boleh panjang ni huruf alif waw ya. Ni alif ni alif ummah. Hamzah lah dia kira. Hamzah lam fa. Mim pun kita panjang kat ya ni. Bukan panjang kat mim. Kita panjang kat mim. Okey, baik. Cuma pada lam ni berlaku idgham. Nampak ni? Mim mati. Lam kan? Mati ya? Mim. Mim mati bertemu dengan mim. Sebelum ni kita dah belajar dah. Mim mati bertemu dengan mim. Apa hukum dia? Hukum dia ialah idgham mutamatsilain. Jadi idgham. Bila kata idgham jadi musaqqal. Kan tadi dia kata kilahuma musaqqalun in udghima. Musaqqalun in udghima. Dia akan jadi nama musaqqal jika dia dibaca idgham. Jadi lam dikira sebagai harfi musaqqal. Manakala mim pasal kita berhenti, tak ada lah. Mim. Jadi dia tak berlaku idgham, mim mati lah. Kalau kita sambung, kata saya nak sambung contoh alif lam mim zalika. Zalika pun mim mati bertemu dengan zal. Jadi izhar. Jadi bukan idgham juga. Nampak kan? Contohnya kita nak baca sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contoh. Mim zalika. Jadi tak dengung. Izhar syafawi. Mim mati bertemu zal. Kita dah belajar lah. Jadi kekal mim itu sebagai harfi mukhaffaf. Kerana tidak berlaku. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Tosin pun macam tu juga. Kalau kita nak rongkai, tosin mim, apa yang berlaku di sini? Kita padam balik ni. Dan kita try tulis tosin mim. Macam mana nak eja tosin mim di sini? To alif lah. Hamzah tak ada. To sin. To, sin, mim. Macam tu. Jadi apa yang berlaku? To dengan sin mana berlaku idgham. Jadi to ni pun bukan sulasi. Sebab tu dia tak kira sebagai mat lazim. Sebab tu dia tak buat tanda panjang, nampak? Mat lazim yang buat tanda panjang. Sin, kita panjang dekat ya ni. Sin, mim pun kita panjang kat ya mim ni. Cuma dekat sini, apa yang berlaku ni? Nun mati sin. Kita tak baca sina, sinu, sini. Tak baca baris, tak ada. Huruf muqatta'ah atau huruf fawatir suara dibaca dengan baris mati. Lam, mim, sin, nun. Semua huruf belakang dia mati. Sin, jadi nun mati bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Nampak? Jadi sin dikira sebagai harfi musaqqal. Manakala mim tak kira lah pasal kita mati kat dia. Kalau bertemu selepas dia pun bukan. Menyebabkan menjadi
musaqal. Jadi mim sebagai mukhaffaf. Ain sin qaf semua ni adalah mukhaffaf. Okey, baik. Jelas noh? Saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini menjadi Allahumma salli alaihi wasallam menjadi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam, dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang menghuraikan lebih lanjut dan juga contoh berserta contoh-contoh dan juga huruf-huruf yang terlibat pada lazim harfi atau yang bukan lazim harfi, dan juga pembahagian huruf muqatta'ah yang lain. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam. Segala baik pada Allah subhanahu wa taala, segala kekurangan saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa li wa lakum. Kita tutup majlis dengan tasbih kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.